Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat Handa yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menonton saya di YouTube, Facebook, di TikTok, mendengar saya di Twitter. Terima kasih. Alhamdulillah, saya tak sangka pula saya punya posting di Twitter tadi viral. Pagi tadi lah, bila Sanusi kena tangkap pukul 3 pagi ditangkap pada pukul 3 pagi. Saya kata malam tadi kan saya buat live, saya kata tak lama tu, kejap lagi ada lah kan. Saya tak kata dalam live, tapi ada dalam TikTok saya cakap tadi. Saya kata tak lama tu, saya kata tak tengok pukul 3 pagi dia kena tahan kan. Kenapa dia kena tahan? Apa benda, apa cerita dia kena tahan sampai kena tahan macam tu kan? Ini tak adil ni, ini tidak adil, apa benda ni. So telah pun dijawab oleh Ketua Polis Negara. Baik, isu malam ni yang saya nak bawa, Sanusi bakal kena lagi tuan-tuan. Sanusi bakal kena lagi berkenaan dengan isu REE di Kedah pula. Dan kali ini mungkin bukan oleh polis tapi oleh SPRM. Ada kemungkinan itu kerana siasatan telah pun dibuka. Tapi saya heran kenapa apa orang kata media lain tak siarkan kecuali Sinar Harian. Tapi tak apalah, laporan telah dibuat pukul 12 tadi sebenarnya, pukul 12 tadi. Dan perancangan bukan pukul 12, pukul 1 petang tadi kot. Kira-kira pukul 6 petang, pukul 7 lah tadi keluar berita bahawa seorang menteri besar telah pun akan disiasat oleh SPRM. Dan berkemungkinan besar akan dikutip sekali lagi lah. Senang cerita dikutip sekali lagi lah. Senang ceritanya macam tu. Okay. Vincent Tan dikatakan menyaman kerajaan. Apa cerita pula ni? Kenapa disaman kerajaan? Aduh. Okay, apa yang berlaku? Okay, dan Sanusi rupanya dan pegawai Sanusi dan pegawai mereka reject telefon polis pukul 3 ni, saya dah jawab tadi lah kan. Dan PRK Terengganu akan dilakukan serentak bersama dengan PRN. Ada orang tanya tadi pasal apa orang kata gag order kan, gag order terhadap Sanusi supaya tidak boleh bercakap tentang isu apa orang kata tentang tangkapan ataupun akta hasutan ni. Apa dimaksudkan tentang gag order tu? Nanti kita akan cerita tentang perkara tersebut juga, insya-Allah. Sebelum itu saya mohon rakan-rakan semua like, subscribe, share. Siapa yang tak subscribe lagi mohon subscribe tuan-tuan. Siapa yang tak share lagi mohon share. Kita harap tuan-tuan puan-puan kita harap benda ni akan terus. Malam ni ada apa orang kata live di Pulau Pinang. Dia ada ceramah di Pulau Pinang, tentang pelancaran jentera di Pulau Pinang. So lepas ni mungkin boleh menonton lah tapi saya kena buat live juga masa ni sebab saya nak kena ceritakan apa yang berlaku dan sebagainya lah. Okay. So ada yang kata berkemungkinan tak kes Sanusi ni akan menyebabkan menyebabkan gelombang hijau di beberapa negeri ya. Okay, kita baca kenyataan. Sebelum tu sekejap saya susun dulu Okay, ini ada satu kenyataan daripada polis kita akan share kenyataan tersebut. Penat tuan-tuan tak tahu lah, I'm feeling really tired. Oh, jom rupanya. Saya cari panjang. Okey, berkenaan dengan PRK di Terengganu. Okey. PRK Kuala Terengganu serentak 6 negeri pada 12 Ogos.
Okey, pilihan raya kecil Kuala Terengganu akan diadakan pada 12 Ogos serentak dengan pilihan raya 6 negeri macam saya katakan tempoh hari. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani berkata PRK Kuala Terengganu membabitkan 123,575 pemilih. Katanya sebanyak 465,000 diperlukan sebagai kos tambahan bagi pelaksanaan PRK terbabit. SPR pada 12 Julai menerima laporan Hakim Pilihan Raya sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta Kesalahan berkenaan keputusan mahkamah yang membatalkan pilihan raya Parlimen P036 bagi Kuala Terengganu. Berikutan itu, SPR mengadakan mesyuarat khas hari ini dan memutuskan PRK Kuala Terengganu diadakan bagi mengisi kekosongan berkenaan. Bagi pelaksanaan PRK itu, hari penanaman calon pada 29 Julai, manakala pengundian awal ditetapkan 8 Ogos. Sama macam yang hari itulah, pada 27 Jun lalu, Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad pada PRU ke-15 dan dilaporkan berkata pihak competition iaitu Barisan Nasional Dato' Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU ke-15. Pada 3 Januari lalu, UMNO Terengganu memfailkan petition untuk membatalkan keputusan bagi PRU 15 di Kuala Terengganu di Mahkamah Tinggi mengikut kesalahan Akta Pilihan Raya 1954. Pengerusi UMNO Terengganu Dato' Ahmad Said dilapor berkata petition itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS telah menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan diberikan kepada kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November lalu, iaitu beberapa hari sebelum pengundian PRU 15 melalui program iPencen, iBelia dan iSiswa. Pada PRU ke-15, Ahmad Amzad memenangi kerusi parlimen dengan memperoleh majoriti 40,000. Abdul Ghani berkata semua urusan permohonan kategori undi pos bagi Parlimen Kuala Terengganu akan dibuka semula mulai hari ini. Bagi kategori 1A, membebitkan petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis dan tentera, serta petugas media, tarikh tutup ialah pada 26 Julai ini. Manakala bagi kategori 1B dan 1C, membabitkan warga negara Malaysia yang berada di luar negara, dia akan ditutup pada 21 Julai ini. Lebih kurang hari Jumaat ni lah. Tambahnya, bagi proses menjalankan PRK terbabit, SPR melantik seorang pegawai pengurusan pilihan raya dengan dibantu oleh 19 penolong pengurus. Okey. So daripada situ tuan-tuan, kita tengok bahawa kes rasuah yang telah dilakukan oleh calon ialah calon PAS pada waktu itu telah menyebabkan mereka telah kehilangan kerusi di Kuala Terengganu. Now, ada yang kata rasuah macam mana pula, apa yang berlaku rasuah? Tak faham dengan rasuah ni. Dia macam ni, pada hari tersebut, hari kejadian beberapa hari sebelum pembuangan undi, apa yang berlaku adalah ada pemberian iBelia, itulah kepada pembantu dalam bentuk tunai kalau tersilap saya. Correct me if I'm wrong on this. Pada waktu itu juga, calon tu ada dekat situ. Calon ke wakil calon ada dekat situ. Seolah-olah macam mereka yang memberikan dana tersebut. Seolah-olah lah dilihat. Sebab pemberian itu datang daripada kerajaan negeri. Yang pada waktu itu telah pun, belum lagi dibubarkan. Kita kena faham. Terengganu tak lagi ada pembubaran. Negeri tak bubar lagi. Yang dah bubar federal masa tu. Terengganu tak bubar lagi kan. Jadi kerajaan negeri masih lagi berhikmat lah di dalam perkhidmatan mereka. So dikatakan bahawa dalam pemberian bantuan-bantuan tersebut, apa yang berlaku, wakil calon ataupun calon tu sendiri ada dekat situ. Correct me if I'm wrong on this. Saya tak ada tengok detail. Tapi adalah salah seorang yang signifikan ada dalam pemberian dana tersebut dan itu dikonsider sebagai rasuah. Nah, hujah yang sama nak digunakan kepada Hadi di Marang. Tapi isu dia pada masa itu rasanya Hadi tak ada dalam pemberian atau wakil calon tu tak ada. Tetapi aktiviti tu ada. The same activity tu ada, benda itu ada yang berlaku. Tetapi di calon tu tak ada. Jadi, poinnya adalah kepada calon-calon dan kita bagi pesanan. Semualah, apa saja aktiviti yang melibatkan makanan, memberi makan, pemberian duit, pemberian barang-barang dan sebagainya, elakkan sewaktu selepas penanaman calon. Sebelum tu tak ada masalah lah. Selepas penanaman calon tu elakkan. Bukanlah tak ada masalah. Macam mana? Tapi maksudnya dia tak akan menyalahi kesalahan pilihan raya lah. Tetapi selepas penanaman calon, benda tu akan jadi isu nanti. Benda itu akan jadi isu dan ini antara pertikaian yang telah dilakukan oleh PAS di mana dianggap telah merasuah pengundi dalam isu ini. Kira kes rasuah jugalah. Dan kes salah guna kuasa dan rasuah ini juga bukanlah yang pertama dan yang terakhir dalam membabitkan rasuah, membabitkan PAS. So PAS jangan bongkak sangat, jangan angkuh sangat, kami tak ada kes rasuah. Saya akan ceritakan kat ujung nanti bagaimana laporan SPRM akan dan telah dan dibuat terhadap Menteri Besar dan berkemungkinan ada sesuatu yang akan berlaku kepada Menteri Besar Kedah sekali lagi. Jangan tak tahu pula. Baik, AMK menjawab
muda semalam. Seorang pemimpin muda MK menolak spekulasi timbalan Susah Agung PKR Muhammad Zakuan Mustafa Kamal mungkin dicalon di DUN Teluk Air Tawar di Pulau Pinang bagi menggantikan bapaknya Mustafa Kamal Ahmad yang menyandang kerusi itu. Timbalan ketua, bukan menyanggal muda, tapi kenyataan daripada MK Tasik Gelugum Muhammad Kusyari Johari. Perbincangan mengenai calon masih berjalan. Saya seperti tidak setuju dengan konsep mewarisi atau dinasti, terutama apabila anak yang bakal menggantikan kerusi bapaknya tidak mempunyai kelayakan dan kredibiliti yang cemerlang dari segi perkhidmatan dan cabang atau kawasan atau tempatan. Mana-mana kerusi dan penduduk adalah milik rakyat. Jika parti meletakkan calon baru, calon tersebut hendaklah dipertimbangkan oleh akar umbi. Which I agree lah sebenarnya kan. Dan untuk makluman AMK itu juga, pertimbangan calon itu bukan sebab bapak dia. Pertimbangan calon itu kita dalam PKR Parti Keadilan sendiri ada strict guide dan juga strict method untuk kita nak menentukan atau menilai seseorang calon. Kita tak menilai setakat siapa bapak dia, berapa lama dia berjuang, benda-benda macam tu. Kita juga menilai dari segi kelayakan, perlibatan di dalam masyarakat, adakah dikenali oleh masyarakat dan sebagainya. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti dan Rafizi Ramli sebagai Timbalan Presiden yang juga merangkap pengurusi kepada Jawatan Kuasa Pilihan Raya Pusat JPRP. So mereka ada strict guideline. Sesiapa boleh meletakkan nama. Ini jangan salah faham. Bukanlah maknanya tak boleh letak nama. Saya kalau nak letak nama, kalau saya bertanding parlimen, nak letak nama kat mana-mana pun boleh. Tak ada isu benda tu kan. Nak letak nama kat mana-mana pun boleh. Siapa-siapa, tuan-tuan yang tak bukan ahli parti pun nak letak nama, nak bagi borang, nak bagi resume, boleh. Tak ada masalah. Cuma akhirnya dia akan ada, ada dia punya, what do you call that, saringan yang akan dibuat oleh pihak-pihak JPRP, di mana pihak JPRP akan menentukan siapa yang layak dan siapa dan laporan itu akan dihantar kepada presiden dan presiden akan menentukan siapakah calon yang akan bertanding. Normally begitulah kan, dia akan presiden akan menentukan siapa yang akan bertanding. Baik, habis kat situ. Okay. So, cerita penahanan Sanusi bagi tadi agak kecoh jugalah kan. Saya dah kata dah semalam, akan kena tahan. Jangan risau kan. Akan kena tahan. Jangan risau. So, Sanusi buatlah kenyataan. Dia kata, tak wajar benda ni. Ini adalah satu benda yang tidak memberikan kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara tidak dibenarkan. Dia macam ni tuan-tuan. Saya cerita dalam live saya interview tadi dengan Free Sarawak tu di FRS. Free Radio Sarawak, FRS, Free Radio Sarawak. Dia tanya saya, adakah ini bukan demokratik? Dia kata, adakah ini bukan satu perkara demokratik sebab nampaknya Sanusi disekat daripada bersuara? Saya kata, dalam ceramah Sanusi itu, ada ramai yang berceramah. Bukan setakat Sanusi seorang, ramai orang lain lagi berceramah pada waktu itu. Kenapa Sanusi seorang je kena? Dia kalau dia nak samakan dengan, ingat tak dulu Ops Lalang, ini budak-budak baru nak up tak tahu Ops Lalang lah. Ops Lalang tahun 80-an, kemudian ISA tahun 1990-an ke tahun 2000 kan. Pada waktu itu, jangan kata nak berceramah. Siapa yang ada within the vicinity, dalam kawasan tersebut pun akan kena tangkut sekali, masuk dalam sekali, masuk lock up, kena tangkap, dia orang akan kena sekali. That's what happened. Pada waktu itu, so jangan kata yang berceramah tu, semua sekali akan kena angkut. Itu tak ada kebebasan bersuara. Yang dikatakan kebebasan bersuara, nak bersuara, bersuaralah. Sebab itu wartawan tu tanya saya juga tadi. So, apa dimasukkan sebagai kebebasan bersuara ini is? Boundaries dia adalah, kalau kita nak berkempen, tuan-tuan, yang pertama, nyatakan kenapa kita lebih baik daripada orang memerintah sekarang. Kalau kita lawan dengan pemerintah. Kalau kita pemerintah di tempat tersebut, nyatakan kenapa kita dah buat yang terbaik. Bagi tahu mereka, bagi tahu rakyat, ini pencapaian kami, ini yang telah kami lakukan, ini yang kami telah usahakan, ini yang telah kami rancang, dan kami akan buat lagi kalau kami memerintah lagi, ini. Polisi anda. Kalau anda pembangkang, buatlah ceramah. Kenapa polisi dia tu tak bagus? Polisi dia ni sepatutnya jadi macam ni. Kalau kami memerintah, dia akan jadi macam ni. Tak sepatutnya jadi macam tu. Kenapa polisi dia buat benda tu tak elok? Kalau kami memerintah, kami tak akan buat macam tu. Kami akan buat macam ni. So, nyatakan polisi kita tu bagaimana? Itu sepatutnya yang kita utarakan. Bukannya cerita ni, salah satu Sanusi cerita ni, yang Agong tu satu hal, Sultan tu satu hal. Dia ada dua pertuduhan. Kalau tidak silap saya, satu berkenaan dengan Sultan, satu berkenaan dengan Agong. I might be wrong again on this. Satu Sultan tu bila dia mempertikaikan pelantikan Amir. Tapi satu lagi berkenaan dengan Agong apabila dia mempertikaikan berkenaan dengan Anwar seorang je dengar tentang kerajaan perpaduan.
I might be wrong on this two, tapi on the second one, first one I'm sure I'm right lah. Second one I might be wrong, tapi kedua-duanya dibawa akta hasutan. Baik, sebab dia dua occasion yang berbeza. Dalam masa yang sama, kenapa dia tak boleh bercerita tentang sebagai Menteri Besar Kedah, apa yang dia telah buat dekat Kedah lebih baik daripada apa yang dibuat di Selangor? Kenapa tak cerita macam tu? Sebab dia tahu dia tak boleh nak compare Kedah dengan Selangor, tuan-tuan. Jauh macam langit dengan bumi, kita kata. Langit dengan bumi, nak compare Kedah dengan Selangor tu. Terlalu jauh. Saya bagi contoh juga, bila ada seorang budak Walang-on ni lah mempertikaikan soal apa? Soal ambil sampah dekat Selangor. Soal ambil sampah dekat Selangor. Budak tu apa yang berlaku, orang yang pergi angkat sampah tu sendiri buat satu video TikTok, dia balas balik kenyataan budak PN ni. Asalnya budak PAS tu kan. Kenyataan budak PN ni berkenaan dengan pengambilan sampah tersebut. Dia datang kali pertama, dia ambil sampah. Dia kata, kami ni ambil sampah ada jadual. Pertama dia ambil sampah pukul 3. Pukul 5. Dia datang pukul 3. Memanglah sampah tu ada kat situ lagi. Lepas itu dia datang kali kedua pukul 3 petang. Dia kata kami ambil sampah pukul 5 petang. Memanglah sampah yang dia ambil pagi itu akan apa yang berlaku? Akan what do you call that? Akan diambil, akan ada bertambah lagi lah, bukan akan ada bertambah lagi lah. Tapi itulah dia level Walang-on, tuan-tuan. Kita nak kata macam mana? Level Walang-on. Sekejap. Mana saya punya video tu? Kenapa hilang? Baik. Sekejap. It's my video. Oh, tak ada video tu. Video saya kena tekan down ke? Okay, tak apalah. Video tu tak ada. Mana video tu? Sepatutnya ada video tu, tapi tak apa. So itulah. Dia nak compare macam tu, tuan. Dia nak compare Kelantan tak boleh. Dia nak compare Terengganu tak boleh. Dia nak compare Kedah tak boleh dengan Selangor kan. Masa tu dia berceramah dekat Selayang kan. Selayang dengan Dusun Tua ke? Selayang macam tu. Kan dia tak boleh nak compare. Sebab dia tahu. Kalau nak compare tu dia akan kalah, tuan-tuan. Kemajuan yang dibuat di Selangor sejak lebih 3 penggal Pakatan Harapan pemerintah ni kan terlalu jauh nak dikomparekan dengan negeri-negeri tersebut. In fact 25% kalau tak silap saya GDP pendapatan negara datang daripada Selangor, tuan-tuan. Datang daripada Selangor. Baik, malah bercakap tentang kebebasan bersuara, Fahmi Reza pun bantai juga PN ni. Dia kata apa? Fahmi soal Sanusi, masa PN perintah ada kebebasan bersuara ke? Pereka grafik Fahmi Reza menyindir Muhammad Sanusi setelah Menteri Besar sementara Kedah itu mendakwa negara ini tidak lagi mengamalkan kebebasan bersuara. Fahmi mengulas dakwaan Sanusi yang mendakwa kerajaan menggunakan agensi penguasaan termasuk polis untuk menutup mulut mengkritik. Lepas kena dakwa kat mahkamah tadi, kamu rasa tiada kebebasan bersuara di Malaysia? Cuma nak tanya, masa kerajaan PN memerintah dulu ada kebebasan bersuara ke? Katanya. Fahmi mengingatkan Sanusi dalam tempoh 6 bulan dari Mac hingga September 2021, dia ditahan polis di bawah akta hasutan dan dikenati hadir ke balai sebanyak 7 kali untuk disoal siasat. Katanya pada masa itu dia didakwa di mahkamah kerana menyiarkan poster satira yang mengkritik PAS. Tak malu ke? Lepas dah kena tangkap dan kena dakwa bawa akta hasutan, baru sekarang kamu nak melalak tiada kebebasan bersuara di Malaysia. Lawaklah, katanya. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan, bukan masalah kebebasan bersuara tu. Ramai lagi penceramah kat situ tak kena angkut. Pun dia kena angkut dia seorang je disebabkan kenyataan tu. Ada satu kenyataan jahat yang dibuat, tuan-tuan. Dia kata satu komplot yang dibuat, Sanusi kata satu komplot yang dibuat ialah dia kata nak tunjukkan Anwar itu suka kat perempuan. Dia kata Anwar ni liwat lah, gay lah kan. Suka kat perempuan, konon-kononnya dia terlanggar Elizabeth Tan. Konon-kononnya dia minta nombor telefon perempuan. Itu sebenarnya komplot tu, nak menunjukkan Anwar tu suka perempuan. Komplot. Seolah-olah sebaliknya Anwar nak menyembunyikan bahawa dia itu adalah serong, umpamanya macam tu. Itu dakwaan yang sangat kurang ajar, tuan-tuan. Yalah, kau nak berbeza politik dengan Anwar Ibrahim tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Nak kritik polisi dia tak ada masalah. Tapi sampai ke peringkat itu kau nak berceramah, apa level kau punya ceramah tu, apa level dia sebenarnya? Sebab itu perangai yang sama digunakan oleh Walang-on ni. These are the people who are using, yang menggunakan perangai yang sama.
Dia body shaming orang, dia kutuk muka orang, hidung orang, gigi orang. Dia kutuk macam tu. Muka orang cini-cini, dia kutuk. Dia tak ada benda dia orang cakapkan, tuan-tuan. Dia kutuk, dia cerita benda yang tak sebenarnya, tak sepatutnya. Dia nak compare, tak boleh. Kan? Dia bawa benda yang tak benar. Cerita palsu, fitnah. Kan? Disebabkan oleh itu juga, mahkamah telah memberikan apa ini sebagai gag order. Apa itu gag order kepada Sanusi? Gag order ni adalah satu arahan mahkamah di dalam jaminan tidak dibenarkan membicarakan tentang kes yang sedang berjalan ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya pun ada gag order tersebut. Jadi saya tak boleh cakap. Apa-apa tuan-tuan nak cakap tentang saya cakap lah. Tapi saya tak boleh cakap dengan apa yang sepatutnya saya kena tentang perkara tersebut. Sebab saya pun ada gag order juga. Di atas jaminan saya. Benda yang sama. I cannot say anything. Tapi kita ada jawapan dia. Jangan risau. InsyaAllah. InsyaAllah kita ada jawapan. Pengkhianat yang sebenar adalah mereka yang menutup dan mengurung kita kerana nak sakau duit pada waktu itu. Sampai kita marah, baru dia nak buka parlimen pada waktu itu. Tak apa. Yang tu cerita lain. Okey. Dan Salahuddin juga menyatakan pada hari ini bahawa gelombang hijau tidak akan tercetus. Kes Sanusi tak akan cetus gelombang hijau dalam PRN. Amanah yakin pendakwaan terhadap Menteri Besar Kedah hari ini tidak akan menyebabkan gelombang hijau di 6 negeri yang terlibat. Timbalan Presidennya Salahuddin berkata kerana rakyat sedar tindakan mahkamah tersebut dibuat berlandaskan undang-undang negara dan bukan bermotifkan politik. Saya rasa anak-anak muda orang Melayu sebenarnya faham apa akhlak dan budi pekerti orang Melayu yang sepatutnya. Kita tidak rasa menjadi gelombang besar untuk menjadi penyokong tokoh seperti ini. Rakyat boleh menilai dan untuk itu berpeganglah pada prinsip jangan melampau atau melampaui batas. Dia kata. Sama juga macam Anwar Ibrahim kata tadi. Dakwaan tersebut, charge itu bukannya charge menghina Perdana Menteri. Charge itu adalah menghina Sultan dan juga Agong. Menghina Sultan dan juga. Itu charge dia. So, kebebasan bersuara bagaimana? Kan? Sedangkan, kalau tuan-tuan ingat, pada tahun 2021, ada seorang pakcik ni didakwa kerana menghina Sanusi. Ditangkap juga pukul 3 pagi, tuan-tuan. Kerana menghina Sanusi. Kena tangkap pukul 3 pagi, ingat tak? Tuan-tuan mungkin tak ingat lah. Tapi saya ingat. Saya ingat tentang perkara tersebut. Di mana pakcik itu, dia buat satu kenyataan yang menghina Sanusi. Bukanlah menghina, dia mengkritik Sanusi. Dia kata something pasal Sanusi. Akhirnya, dia kena tahan di bawah perkara tersebut. Okay. Now, ada yang bertanya tentang isu Lim Guan Eng kan, dan juga Hadi Awang lah. Lim Guan Eng dia kata, terutama Lim Guan Eng. Kenapa Lim Guan Eng tak kena tahan? Kenapa Lim Guan Eng tak kena tahan? So, Ketua Polis Negara, KPN hari ini menjelaskan, kes 3R babitkan Sanusi tak sama dengan Guan Eng dan Hadi. Polis Diraja bertindak segera menahan Sanusi dan bukan tokoh lain yang dikaitkan dengan isu 3R berdasarkan keseriusan kes. Ketua Polis Negara berkata walaupun pada dasarnya semua ahli politik terlibat disiasat berhubung isu yang sama, namun masih ada perbezaan satu sama lain. Menjawab soalan wartawan, media khasnya di Bukit Aman, Razidin berkata isu yang melatari kes Menteri Besar Kedah tidak sama dengan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng serta Presiden. You ada fakta kes Lim Guan Eng kan? You pun ada fakta kes Tan Sri Hadi Awang. Mereka tak ada langsung institusi raja. Berbeza katanya. Okey, jadi berbeza. So dalam hal itu berbeza. Kan? Sebab itu siasatan masih ada, bukan tak ada. Kalau dengar apa kenyataan beliau, siasatan itu ada, masih ada kajian tentang forensik dan sebagainya. Tetapi tak berlaku tangkapan lagi kerana keseriusan Sanusi 3 hari itu lebih lebih diutamakan, lebih menjadi satu persoalan. Kerana yang membuat laporan bukan calang-calang tuan-tuan. Yang membuat laporan tu juga adalah siapa? Adalah penasihat, bukanlah penasihat, ialah mereka berada di dalam sultan penasihat sultan itu sendiri yang memulakan bicara ataupun memulakan aduan. Baik, ada yang tanya kenapa Sanusi mengatakan bahawa beliau tak tahu pun. Dia tak ada notis tentang tangkapan dia. Number one, tuan-tuan, ni dalam jenayah lah. Ni kes jenayah. Jenayah ni tak perlu notis. Kan? Jenayah tak perlu notis. Okay? Kita kena faham perkara itu. Jenayah tak perlu notis. Tetapi, menurut perkara yang sama juga, Ketua Polis Negara membuat kenyataan. Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Polis hari ini menjelaskan bahawa Sanusi ditangkap pada awal pagi setelah beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar sementara Kedah itu ditolak. Ketua Polis Negara Razidin Hussein berkata pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah, Polis Kedah lah,
semalam, namun ahli politik terbabit didapati tiada di dalam negeri itu. Jadi kita dengar kenyataan polis berkenaan dengan perkara ini. Kejap. Okey, kita dengar kenyataan polis berkenaan dengan perkara ini. 1A Akta Hasutan dan diberi jamin dua-dua kod berjamin 5,000, 10,000 dan akan didengar semula. Kejap. Kita akan dengar kenyataan sebentar lagi. Kejap.